cikgu akan bincang hari ini ialah kita ada 4 punya bab, iaitu penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, dalam kelas kita pada esok hari nanti, iaitu kelas online. Jadi cikgu fokus yang 2 perkara saja di sini ya, iaitu apa itu visi, misi dan objektif serta penulisan objektif, iaitu ciri-ciri SMART. Okey. Jadi sasaran cikgu ialah kamu semualah tingkatan 5. Ada sedikit kemahiran kebat di akhir topik ini. Dan juga ada ini untuk kelas sederhana macam kelas kreatif yang inovatif lah, termasuk kelas intelek. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini, Anda mesti tahu menyatakan maksud visi, misi dan objektif perniagaan. Okey. Dan boleh membandingkan visi, misi, objektif bagi organisasi organisasi berasaskan untung ataupun bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Jadi ini OBU dan OBBU. Okey, ini objektif kita hari inilah. Okey. Jadi antara bahan yang cikgu sediakan di sini ialah maksud visi, maksud misi, maksud objektif dan perbandingan bagi visi, misi, objektif bagi OBU dan OBBU. Okey. Jadi kita berkenalan dulu apa itu visi lah. Okey, ulang kaji sahaja ini. Apakah maksud visi? Okey, visi ialah perancangan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka masa panjang, okey, panjang. Membantu membuat keputusan, memastikan hala tuju syarikat tidak terpesong dan dikenali sebagai pernyataan visi. Jadi kita tengok apakah contoh visi. Kita ambil contoh bagi organisasi bukan bermotifkan untung, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Visinya ialah negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. Ini contoh untuk visi, pernyataan visi ya. Dia biasanya tidak terlalu panjang. Okey. Apakah pula dengan misi? Maksud misi. Okey. Misi merujuk kepada tujuan penubuhan sesebuah organisasi. Membantu organisasi menjalankan perniagaan untuk mencapai matlamat. Dikenali sebagai pernyataan misi. Okey. Pelajar sekalian, misi boleh ditulis dalam beberapa ayat ataupun perenggan. Okey, apakah contoh misi? Kita ambil bagi organisasi bermotifkan untung, iaitu OBU bagi Bank Simpanan Nasional. Misinya ialah, misi kami adalah membina perhubungan jangka panjang yang teguh, yang penuh bermakna dengan setiap pelanggan kami bagi memastikan mereka akan terus mendapat akses kepada kehidupan yang lebih baik. Ini yang cikgu bilang boleh dibuat dalam bentuk perenggan ataupun dalam bentuk poin. Menyediakan saluran untuk menyimpan dan melabur bagi orang awam. Ini adalah misi. Dia lebih panjang ditulis. Okey. Okey, objektif. Apakah pula objektif? Ialah matlamat atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi dibentuk secara khusus dan boleh diukur bagi membantu organisasi mencapai matlamat. Dikenali juga sebagai pernyataan objektif. Objektif ini boleh ditulis dalam beberapa ayat atau satu perenggan khas. Okey. Kita lihat pula contoh objektif bagi OBU, iaitu organisasi bermotifkan untung bagi Bank Simpanan Nasional. Okey. Jadi objektifnya ialah, kita lihat di sini dalam contoh ini, di BSN kami semua dibimbing oleh nilai teras yang menentukan cara kami bekerja dan bertindak. So objektif dia ialah committed. Kami committed ke arah kecemerlangan dalam segala yang kami lakukan. Okey, bagaimana pula dengan penulisan objektif? Ini nanti cikgu akan sentuh pada
slide yang akan datang, yaitu tapi perlu ingat dalam penulisan objektif ini kita mesti memenuhi ciri-ciri SMART. Sebab itu dalam soalan peperiksaan sekiranya ada soalan bertanyakan apakah ciri-ciri objektif yang telah digunakan, Anda mesti menjawab perkataan jawaban daripada SMART ini, bukan perkataan daripada SMART ini, tetapi apakah SMART? SMART ialah S ialah spesifik, dalam bahasa Melayu spesifik, M ialah measurable, dalam bahasa Melayu boleh diukur, attainable, dalam bahasa Melayu boleh dicapai, manakala R realistik, dalam bahasa Melayu munasabah, dan T ialah jangka masa, iaitu time frame dalam bahasa Inggris. Jadi setiap objektif perlu ditulis dengan ciri-ciri SMART ini. Boleh faham kan? Sekarang pula ini kita mau lihat perbandingan. Bagaimanakah penulisan ataupun matlamat bagi visi, misi dan objektif bagi organisasi bermotifkan untung, yaitu OBU, dan organisasi bukan bermotifkan untung, OBBU. Anda mesti ingat OBU ini adalah semua jenis bentuk milikan perniagaan, manakala OBBU adalah semua organisasi yang bukan terdiri daripada bentuk pemilikan perniagaan, ya. Jadi kita lihat dimensi perbandingan dia di sini, yaitu dari segi matlamat penubuhan, OBU ini memaksimumkan keuntungan. Memaksimumkan keuntungan. Manakala OBBU pula lebih kepada menjaga kebajikan ahli. Kita ambil contoh matlamat penubuhan bagi syarikat AirAsia Sdn Bhd. Mereka adalah sebuah organisasi syarikat awam Berhad. Jadi matlamat mereka adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Oleh kerana itu, matlamat mereka seperti visi, misi dan objektif mestilah menjurus kepada keuntungan. Manakala kita ambil contoh kalau organisasi bukan bermotifkan untung, kita ambil contoh rumah-rumah kebajikan ataupun rumah-rumah anak yatim piatu. Matlamat penubuhan mereka ialah untuk membantu kanak-kanak yang tidak ada ibu bapa, supaya kanak-kanak itu kebajikannya terjaga. Itu contoh dia. So, apakah aktiviti yang wujud dalam OBU ini ialah untuk mereka mencapai matlamat keuntungan, mereka perlu mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk dijual. Barulah mereka boleh menjana pendapatan. Ini berbeza dengan organisasi bukan bermotifkan untung. Mereka tidak menjual barang atau perkhidmatan. Sebaliknya, menyediakan perkhidmatan kepada ahli dan masyarakat. Contohnya, mereka memberikan bantuan pakaian, makanan, seperti itu. Mereka menyediakan tempat tinggal, rumah. Ini yang mereka sediakan agar memenuhi keperluan ahli dan juga masyarakat. Dari segi perundangan, bagaimanakah perundangan bagi OBU, yaitu organisasi bermotifkan untung. Oleh kerana mereka ini hampir semuanya di bawah pemilikan perniagaan, maka mereka tertakluk kepada Akta Pendaftaran Perniagaan, Akta Perkongsian, Akta Syarikat, dan Akta Koperasi. Contoh Akta Pendaftaran Perniagaan ini ialah bagi syarikat milikan tunggal, kedai-kedai runcit. Manakala bagi perundangan di bawah OBBU, mereka dikawal oleh Akta Pertubuhan 1966. Maka objektif yang ditulis itu bagi syarikat bukan bermotifkan untung ini ataupun organisasi, mereka tertakluk di bawah Akta Pertubuhan 1966. Tidak boleh menjana keuntungan. Dari segi sumber keuangan, sumber keuangan kerana
Oleh kerana mereka ini bermotifkan untung, maka sumber kewangan itu datang daripada pelaburan, pemilik perniagaan, pelaburan, okey. Manakala bagi organisasi bukan bermotifkan untung, sumber kewangan mereka diperolehi daripada yuran keahlian, derma orang ramai, sumbangan, tajaan kerajaan ataupun tajaan NGO dan juga pembiayaan daripada kerajaan. Jadi ini perbezaan di antara visi misi objektif bagi OBU dan OBBU. Okey, jadi penulisan mereka itu akan pernyataan visi misi mereka itu berbeza kerana matlamat penubuhan yang berbeza. Okey. Jadi contoh soalan kebat yang pertama di sini, kalau kita lihat pernyataan manakah yang menerangkan misi? Okey, lihat A. Tujuan penubuhan sesebuah organisasi, hala tuju yang diharap untuk dicapai oleh organisasi, apa yang ingin dicapai dalam jangka masa panjang, sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Okey, untuk soalan ini sila tulis jawapan anda dalam buku latihan dan nanti cikgu akan bagi tahu jawapannya dalam grup selepas anda telah menghantar jawapan. Sebab itulah cikgu sengaja meletakkan soalan ini supaya anda menghabiskan slide yang cikgu berikan. So di tengah-tengah ini ada soalan. Anda perlu jawab soalan. Okey? Ini soalan kebat yang pertama lah. Okey, yang kedua, ini dia lebih berbentuk kefahaman ataupun sejauh mana anda boleh mentafsir makna bagi pernyataan visi. Contoh di sini, persoalan manakah yang perlu dijawab untuk membentuk suatu pernyataan visi yang berkesan. Okey, untuk siapa kita lakukan, di manakah kita lakukan, bagaimana kita lakukan dan bilakah kita lakukan. Jadi apakah persoalan utama jika kita mahu membentuk suatu pernyataan visi yang berkesan? Ini pun sila jawab. Nanti cikgu akan berikan jawapan. Okey. Okey, sebagaimana yang cikgu cakap tadi, cikgu akan teruskan dengan ciri-ciri SMART dalam objektif. Sebelum tu, kita rehat dulu. Kita jumpa lagi. Jadi sekarang cikgu mau jelaskan tentang ciri-ciri SMART dalam objektif. Okey, macam cikgu cakap tadi awal-awal, kita ada 5 perkara utama dalam ciri-ciri objektif iaitu SMART. Kita ulang semula ya supaya kamu ingat. S adalah spesifik, M adalah measurable ataupun boleh diukur, A adalah attainable ataupun boleh dicapai, manakala R adalah realistik dan T adalah time frame untuk jangka masa. Okey. Kita lihat yang pertama iaitu spesifik daripada huruf S, iaitu objektif dinyatakan secara jelas dan khusus. Jelas dan khusus tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Sebagai contoh di sini, meningkatkan jualan bagi barang elektrik. Okey, dijelaskan di sini ialah barang elektrik dan pakaian menjelang perayaan hari raya. So mereka dinyatakan secara jelas dan khusus. Okey, so syarikat ini akan meningkatkan jualan dari dua aspek utama iaitu elektrik dan pakaian menjelang perayaan hari raya. Okey, yang kedua iaitu ciri measurable ataupun boleh diukur. Pencapaian objektif boleh dibandingkan pada sebelum dan selepas sesuatu aktiviti perniagaan dijalankan. Diukur secara kuantitatif atau kualitatif, diukur secara angka, nombor, peratusan, kadar dan kekerapan. Contoh penulisan dia, Pasar Raya Anggun memaksimumkan keuntungan sebanyak 10% pada setiap bulan untuk bahagian jualan. Okey, di sini dinyatakan angka iaitu 10%. Boleh lihat kan? So, dia juga memberitahu kekerapan iaitu pada setiap bulan. Di bahagian mana? Bahagian jualan. So, ini merujuk kepada pernyataan objektif yang boleh
ukur dari segi angka, dari segi kekerapan dan nombor. Boleh kan? Oke, seterusnya kita lihat yang di sini, yaitu objektif perkataan A itu ialah attainable ataupun boleh dicapai. Objektif dibentuk perlu selaras dengan sumber organisasi yang sedia ada. Contoh di sini, objektif perlu selaras dengan sumber organisasi yang sedia ada. Oke, untuk menulis objektif ini perlu kita pastikan untuk objektif ini dicapai, kita perlu melihat sumber organisasi kita yang sedia ada, cukup ataupun tidak untuk mencapai organisasi. Contoh di sini pengurus penerbitan. Nah, ini kedai buku Pengurus penerbitan akan menerbitkan 4.000 buah buku latihan perniagaan tingkatan 4 pada permulaan bulan Oktober. Jadi bagi memastikan objektif ini tercapai, salah satu yang kita perlu lihat di sini adalah sumber manusia mesti mencukupi, sebab jumlah buku yang perlu dihasilkan adalah sangat banyak. Oke. Seterusnya ialah realistik, yaitu objektif yang dibentuk mempunyai peluang ini maksudnya akan peratusan kemungkinan dicapai itu adalah sangat tinggi atau tidak mustahil untuk dicapai. Organisasi mesti mempunyai sumber yang mencukupi untuk melaksanakan objektif tersebut. Contoh di sini penulisan dia, pengurus operasi akan meningkatkan pengeluaran sofa kegunaan isi rumah sebanyak 20% pada akhir tahun 2020. Oke? Ini realistik. Manakala ciri-ciri SMART yang terakhir yaitu T, yaitu time frame, jangka masa dalam bahasa Melayu. Objektif perlu mempunyai satu tempoh masa untuk dicapai. Ialah kalau kita tidak tetapkan tempo, takut nanti syarikat tersalah ataupun hal tujuan itu tidak tercapai karena tidak ada tempo masa yang ditetapkan. Jadi tempo masa ini penting agar semua staf ataupun organisasi dalam syarikat itu bersedia untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Satu tarikh mesti ditetapkan apabila membentuk suatu objektif. Contoh di sini, ini bagi syarikat yang melaksanakan perniagaan berasaskan pendidikan. Contoh penulisan objektif dia ialah meningkatkan bilangan pelajar sebanyak 20% untuk belajar di Kolej Anggun pada bulan Januari 2021. Oke? Nah, ini contoh. Bagi penulisan jangka masa, dia menyatakan di sini, lihat adanya tarikh. Bila dia perlu meningkatkan bilangan pelajar sebanyak 20% ialah pada bulan Januari tahun 2021. Jadi mereka kena tetapkan kaedah ataupun strategi bagaimana untuk memastikan bilangan 20% ini tercapai. Okey? Dan akhir sekali ialah dalam objektif ada dua jenis, yaitu objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Sentiasa ingat, objektif jangka pendek ini ialah matlamat yang dicapai kurang daripada 5 tahun. Manakala objektif jangka panjang ini matlamat boleh dicapai melebihi 5 tahun. Okey? So ini dua jenis objektif. Jadi jika kamu tidak faham, Anda boleh ulang slide ini dari mula untuk lihat nota yang sebelumnya. Okey? Okey, so sekarang macam yang cikgu cakap, cikgu akan nilai tahap penguasaan Anda. Ada soalan disediakan. Cikgu melihat sama ada Anda masih ingat atau tidak bagaimana perbandingan pernyataan visi bagi kedua-dua syarikat di atas. Kamu boleh lihat apa beza visi ini. Satu ialah Shell Refining Company, satu lagi adalah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Okey, untuk menjawab soalan ini, Anda mesti mahir, yang pertama sekali, mahir mengenal pasti syarikat ini, iaitu Shell, adakah dia organisasi bermotifkan untung ataupun tidak.
barulah Anda boleh melihat visi misi dia. So Shell Refining Company Federation of Malaysia Berhad ini adalah sebuah syarikat awam berhad. Jadi dia kategori OBU, bermotifkan untung. Manakala Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia pula di bawah OBU, bukan bermotifkan untung. Jadi cikgu melihat Anda menjawab kedua-dua ini dan cikgu sudah sediakan jawapan. Jadi pastikan Anda telah menjawab dan lihat jawapan yang seterusnya. Cuba lihat kenapa jawapan Anda berbeza. Okey, tengok di sini contoh jawapan Shell Refining Company dengan Kementerian Pelancongan Kebudayaan Malaysia. So inilah dia punya visi matlamat penubuhan dia memaksimumkan keuntungan. Manakala Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia menjaga ahli kebajikan ahli dia. Okey. Okey, seterusnya ini ialah soalan bahagian C. Ini biasanya soalan dalam bentuk kajian kes. So untuk soalan ini merangkumi tajuk yang kita belajar awal-awal dan paling last sekali lah. Jadi Anda lihat soalan ini dan sila jawab soalan-soalan yang telah cikgu berikan. Okey, untuk menjawab soalan ini, pastikan yang pertama sekali Anda telah menggariskan kata kunci. Okey, Anda juga telah mewarnakan, kalau Anda waktu peperiksaan nanti, warnakan isi-isi penting dia supaya tidak terlepas pandang. Dan pastikan Anda juga memasukkan nama individu. Okey, apakah perkara yang ditanya dalam soalan ini? Contohnya Encik Markus. So, mesti kenal pasti apa yang berlaku dalam kajian kes dan dimasukkan dalam jawapan Anda mengikut situasi soalan. Okey, cikgu, ini adalah soalan. Okey. Dan juga ini. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud visi? Mengapakah visi penting kepada D. Olive? Apakah maksud visi? Mengapakah misi penting kepada D. Olive? Apakah ciri-ciri SMART yang dimaksudkan oleh Encik Markus? Dan yang terakhir sekali ini adalah soalan berbentuk pendapat. Okey, berbentuk pendapat. Apakah yang boleh mempengaruhi perubahan objektif D. Olive? Okey, ini cikgu belum sentuh tapi kamu sudah belajarkan. Jadi ini ulang kaji, Anda mesti tahu apakah faktor yang boleh mempengaruhi perubahan objektif. Okey. Contoh cikgu bagi macam titik pulang modal. Okey. Jadi sila jawab soalan ini dan jawab dalam buku latihan dan boleh hantar dengan cikgu mengikut ketetapan yang telah cikgu berikan. Cikgu harap video ini boleh membantu Anda untuk mengulang kaji sempena keadaan kita sekarang ini di bawah COVID. Anda berada di rumah dan tidak ada panduan yang jelas dari cikgu. Jadi cikgu harap dengan adanya video ini Anda ada panduan dan sedikit membantu Anda menjawab soalan. Okey. Jadi jika tidak faham boleh tanya cikgu di ruangan komen dalam video YouTube cikgu ni. Senang cikgu jawab. Khas untuk yang ini sahaja. Okey. Thank you. Okay, cikgu harap kamu faham video ni. Kalau kamu tidak faham, kamu boleh letak komen dalam tu channel video YouTube ni dan cikgu akan direct jawab soalan kamu di situ lah. Supaya senang cikgu nampak di bahagian mana yang kamu ingin minta cikgu bagi teruskan penerangan. Okay, next class cikgu akan buat begini juga tapi mungkin dalam cara yang berbeza sedikit lagi. Okay, jadi cikgu harap kamu akan lebih bersemangat menjawab. Lepas cikgu buat video ni lah. Okay. Dan jangan lupa subscribe lepas kamu sudah siap jawab. Maksud cikgu habiskan video ni dulu lah. Okay, baru kamu subscribe. Jangan awal-awal. Sebab nanti kedapatan tidak kasih habiskan. Habiskan dulu, baru kamu komen.
apa yang kamu tidak paham. Oke, dan Anda juga boleh bagi cikgu respon bagaimana video yang kamu rasa kamu lebih faham, dan sila bagi cikgu tajuk yang kamu rasa cikgu perlu hurai dengan lebih teliti, dengan lebih jelas, supaya kamu akan lebih faham. Oke, cikgu akan cek di ruangan komen nantilah. Oke, thank you. Jadi cikgu harap kamu dapat jawab soalan. Oke, nanti jumpa lagi time buka sekolah.